Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6. Jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi pengajaran yang lepas iaitu mentafsirkan data. Jadi untuk hari ini kita akan belajar apakah itu mode, mean, julat dan juga median. Okey. Saya akan teruskan dengan bagi sedikit nota kepada kamu supaya kamu boleh tangkap apa itu mode, apa itu median, apa itu mean dan juga apakah itu julat. Okey, jom. Saya terus share. Ni. Okey, kita ada mode, mean dan julat. Okey, untuk mode adalah bilangan kekerapan yang paling banyak. Bilangan kekerapan yang paling tinggi. Okey. Kenapa tak ada tulis kat sini? Okey, kekerapan yang paling tinggi. Maksudnya dia dah yang paling banyak. Nanti saya tunjuk contoh. Okey, yang ni kita fokus dulu apakah itu mode, apakah median, mean dan julat dulu. So median ini ialah yang berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Dia samalah macam size M, medium, size medium, kan di tengah-tengah. Median ialah berada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey, mean pula ialah purata. Okey, purata ialah di mana kamu kena tambah semua sekali, kemudian kena bahagi pula. Okey. Dia punya macam, kalau bahasa Inggeris dia adalah average. So dia macam nak cakap tak apa, nanti kita ajar. Saya ajar kamu macam nak kira purata. Okey, manakala yang julat pula adalah maksimum tolak minimum. Okey, mana yang paling tinggi nilai dia tolak dengan yang paling rendah yang ada dalam data yang ada. Okey, so kita recap sikit. So mode adalah bilangan kekerapan yang paling tinggi, median tengah-tengah, mean ialah purata dan julat ialah maksimum tolak dengan minimum. Okey, jom terus kita ke buku teks muka surat. Okey, buku teks muka surat 178. Sambil saya ajar tu, sambil itu saya akan jelaskan macam mana cara untuk menjawab soalan yang berikut. Okey. Okey, so kita buka buku teks muka surat 160. Saya padam terlebih dahulu. Apa ni? Okey. Minggu 3. Okey, kita akan ke soalan yang pertama. Kita besarkan sikit. Okey, sekarang ni. Okey, soalan yang pertama ialah seramai 10 orang murid kelas 6 cerdas telah mengumpul sebilangan tin aluminium untuk kempen kita semula. Bilangan tin kumpulan dan kekerapan tunjukkan seperti jadual di bawah. Nyatakan mode, median, mean dan julat bagi data ini. Okey. Kita antara yang semua sekali ni, antara yang paling mudah ialah untuk mencari mode dan juga julat. Ni yang paling mudah dahulu. Okey, mode dia adalah, so kita tengok sini. So saya tulis dulu mode. Mode adalah bilangan kekerapan yang paling banyak. Okey, kamu tengok sini. Sini ada 5, sini ada 1, sini ada 3, sini ada 1. Okey, kita tengok sini. Apakah yang paling banyak kat sini? Yang paling banyak kekerapan ni adalah 5. Tetapi jawapannya kamu perlu tulis 18. Okey, kenapa? Sebab ada 5 orang yang dapat 18 tin. So jawapan untuk mode ialah 18 tin. Okey kelas, harap kamu faham. Dia macam ni Cari nilai yang paling banyak antara di dalam kekerapan. Kemudian kita tengok apakah yang dinilai, apakah yang ditimbulkan dengan 5 tu. So maksudnya 5 ni
adalah 18. Maksudnya ada 5 orang yang membawa 18 bilangan tin. So mode dia lah 18 tin Dia bukan 5 tau. Mode dia adalah bilangan tin tu. Maksudnya maklumat yang diberikan daripada kekerapan tersebut. Okey. Seterusnya yang mudah untuk kita cari ialah julat. Okey. Macam nak kira julat? So kita ambil apakah yang paling besar? Yang paling besar di sini ialah 30 dan juga 18. Okey. So kita akan tolakkan 30 dan juga 18. Sebentar saya cek sekejap. Okey, ini sama ada 30 tolak 18 ataupun 5 tolak 1. Sekejap saya cek semula Tak apa, kita tulis dulu. Julat ialah 30 tolak dengan 18. Iaitu yang maksimum adalah 30, yang medium ialah 18. So ini ialah 12. Sekejap bagi saya masa, sedikit masa, saya cek sekejap. Okey, saya tengok muka surat. Sekejap. Alah, saya share sekali lah. Okey, ini adalah buku teks matematik buku teks matematik. Okey, julat. Okey, kamu tengok dekat soalan muka surat. Okey. Sekejap, soalan ni bentuk dia. Okey, betul lah. Kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kamu tengok dekat soalan 3 di muka surat 175, okey, julatlah nilai maksimum tolak nilai minimum. So nilai maksimum kat sini lah RM20 dan nilai minimum kat sini lah RM1. Manakala mengikut soalan yang kita dah buat tadi, okey, sekejap ya. Okey, soalan yang kita buat tadi, saya cek sekejap, tekan sekejap. Alamak. Okey, manakala yang ni, soalan yang kita buat tadi ialah okey, 30 yang adalah maksimum dan minimum adalah 18. So betul lah ni julat ni. Okey, kenapa saya cek tadi? Saya nak cek sama ada adakah kita gunakan bilangan tin atau kekerapan untuk julat. Okey, dan kita akan ke langkah seterusnya Sekarang ni kita akan mengira median terlebih dahulu dan barulah mean. Okey, kenapa saya buat median dahulu baru mean? Okey, dia macam ni. Yang paling mudah dalam ni antara mode dan juga julat. Okey. Dan kemudian adalah untuk mencari median. Okey, macam mana cari median? So langkah dia macam ni. Dia ada beberapa langkah. Tapi saya suka macam ni lah. Okay, median of surprising. So median. Okay, kamu tambahkan bilangan kekerapan yang ada kat sini. Okay, sekejap saya tulis dulu. So tambah semua dulu. So 5 tambah 1 tambah 3 tambah 1. Kita bahagikan dengan 2. Okey. So 5 tambah 1 tambah 3 tambah 1 ialah 10. 10 bagi 2 ialah 5. Okey. Clue dia macam ni kelas. Sekiranya jawapan dia ada 5, tidak ada perpuluhan. So maksudnya dia ada kedudukan dia adalah antara 5 dan 6. Okey, antara 5 dan 6. So macam mana cara dia? So kita tengok kat sini. Yang kelima, 5 ni masih ada. Langkah seterusnya adalah kita tengok sini. Sini 5, sini 1. So maksudnya 5 dan 6. Kedudukan yang kelima, maksudnya macam ni yang saya tulis. Saya buat balik kat bawah. Okay, dia macam ni. 18. Kalau susun balik. 18, 18, 18, 18. Okay, maksudnya 18 ada 5. Okay, kemudian 22. Okay. Kemudian 26 ada 3. Macam tu lah maksudnya. Dan 30 ada 1.
Okay, dia maksudnya. So, kamu kira 5 kat mana 5? Bilangan yang kelima. So, sini 1, 2, 3, 4, 5. So, ini ialah nombor 5. Okay, dan ini ialah nombor 6. Faham tak maksudnya? Okay, kalau kamu bagi 2, dapat 5 kan? So, kamu kena pilih bilangan yang kelima dan juga bilangan yang keenam. So, kita yang kelima ialah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ialah 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun satu lagi cara lah untuk kita kira terbalik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kan? So 5 dan yang ke-6. Alright, so langkah seterusnya ialah kamu tambahkan bilangan yang kelima ni dengan yang ke-6. Kemudian kita kena bagi 2. So median ni, yang ni bukan median Median ni adalah $18. Okey, tambah dahulu. 18 tambah 22 ialah 40. 40 bagi 2 ialah 20. So ini jawapan dia. Okay, yang atas ni, dia bukan median tau sebenarnya. Ini ialah kedudukan median. Tulis semula Okey. Okey, dia macam ni. Kalau kamu bagi 2, dia tak ada perpuluhan 5. So maksudnya itu adalah, okey, dia bilangan yang ni dan juga nombor yang seterusnya. Okey, tak apa. Kalau tak faham, tak apa. Kita akan buat soalan seterusnya supaya kamu boleh faham. Okey, seterusnya adalah min. Okey, min yang paling susah kat sini. Min ialah kamu kena kira purata. So min, untuk min kamu kena buat macam ni. Memang dia leceh sikit tapi itulah cara dia. Min, okey, dia Allah. Okey, kamu ambil bilangan 10 ni dengan kekerapan. Lepas tu tambahkan, lepas tu 20, samalah berulang-ulang. 18 darab 5, tambah 20 darab 1, tambah 26 darab 3, tambah 30 darab 1. Lepas tu kita bahagi dengan bilangan, sekejap tulis ni. Jumlah bilangan 10 darab dengan kekerapan. Okey, kemudian bahagikan dengan jumlah bilangan kekerapan. Okey, tak apa, yang saya tolong kita buat sama-sama. Okey, baiklah. Macam nak kira jumlah bilangan 10 darab kekerapan. So macam ni Bilangan 10 yang pertama ialah 18. Sekejap. Okey, jadi kamu kena buat macam ni. 18 dalam kurungan darab 5. 18 darab 5 tambah 22 darab 1 tambah 26 darab 3 tambah 30 darab 1. Okey, ya. Dan kemudian bawah sekali ni ialah jumlah kekerapan iaitu 5 tambah 1 tambah 3 tambah 1. Alright, kelas? Okey, ni nampak susah. Dia leceh. Sebenarnya tak susah, dia leceh. So kamu buat satu persatu lah. Kamu boleh buat kat luar. Okey.
18 darab 5. Okey, kamu kira kat luar dan tulis kat sini. So, macam saya buat ni lah contoh 18 darab 5. 4 ni atas, 90. So, 50. 90 tambah 20 darab 1 senang je. 22. Tambah, okey, 26 darab 3 tak tahu. So, kalau kita kira kat luar. 3, 18, 78. Okey, tambah 30. Okey, senang lah ni. So, bahagikan dengan 10. Okey, so langkah seterusnya ialah kita tambahkan sebelah atas dulu. So, kita tulis sebelah luar dulu. 90 tambah 22. 112 tambah 78. 190. Tambah 30 equals to 220. Okey, faham tak? Yang ni kita buat kat keluar. So, kemudian kita tulis semula. Okey, 90 tambah 20 tambah 78 tambah 30 ialah 220. Pada jalan kat mana? Okey, lepas tu kita bagi dengan 10. Allah. Okey, 220 ni. Mana saya dapat 220 ni? Okey, tambahkan 90 tambah 22 tambah 78 tambah 30. Okey, saya nak sekali lagi Macam mana saya dapat 90 ni? 18 darab 5, okey, 90 dari sini. 22 darab 1, 22 tambah 78 tambah 30. Dah tambahkan semua sekali dapat 220 dan kemudian kita bagi dengan 10 sekali lagi. Bahagikan dengan 10. Okay, ini mudah sajalah. Potong sini, potong sini. So, jawapannya ialah 22. Ini ialah min. Okey. So, kita tahulah. Dah tahu jumlah, dah tahu mod, julat, median dan juga min. Okay, min je lah yang paling leceh sikit kat sini. Okey, tak apa. Nanti kita cuba dengan soalan seterusnya. Kita akan membuat sama-sama, okey? Sebab kalau, okey. Alright, jom saya teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, saya clear canvas terlebih dahulu. Alright, kelas. Kita akan sambung dengan soalan kedua. Okey. Sebanyak 15 orang murid mengambil bahagian dalam pertandingan melukis poster sempena bulan patriotik. Okay. Seperti catapai di bawah, berapa peratus murid mengambil masa 35 minit untuk menyiapkan poster? Okey, sekarang ni kita tengok soalan 2A terlebih dahulu. Okey, kita tengok kat sini. Sini 20%, 20%, 20% dan juga apa tak tahu berapa peratus ni. Nilai ni ialah nilai 35 minit. Maksudnya untuk 35 minit berapa peratuskah yang dapat? Okey, sekarang ni kita kena carilah untuk 35 minit. Okey, ni mudah saja. Bilangan keseluruhan ialah 100%. Okey, jadi soalan A ialah 100% tertolakkan dengan 20, tolak dengan 20, tolak dengan 20. Okey, itu jawapan dia. Yang ni saya nak kamu kira sendirilah. Jadi kamu boleh buat. Okey, sekarang ni kira bilangan murid yang mengambil masa lebih daripada 1/2 jam untuk menyiapkan poster. Okay, kita tengok kat sini. Bilangan murid yang mengambil masa lebih daripada setengah jam untuk menyiapkan poster. Jadi maksudnya yang siapkan poster lebih daripada 30 minit ialah yang 30 minit dan juga 40 minit. So dari sini, saya soalan A, kita kena tahu 30 minit berapa peratus.
Okey, sekarang ni saya assume kita dah tahu. So 35 minit ialah sebenarnya ialah 40%. So 40%. So 30 minit ialah 40%. Jadi yang lebih daripada setengah jam 30 minit dan 40%. So 20%. Okay, kenapa 20? Sebab 40 minit adalah 20%. Apa saya cakap ni? So 20% ialah dari golongan 40 minit. Manakala 40% adalah daripada 35 minit. So sekarang ni dia nak dan apa nama ni? Bilangan yang ada dalam 40 minit dan juga 30 minit. So 20% dan 40% ni kita tambahkan. Okey. Peratus lebih 30 minit ialah 20% tambah 40% dengan 60%. Okey, sekarang ni dia nak bilangan murid pula. Jadi kita tengok dahulu ke atas. Tengok soalan dulu. Okey, soalan ni mengatakan ada 15 orang murid di dalam sebuah kelas tersebut yang menyertai pertandingan poster ini. Jadi bilangannya adalah peratus ini kita darabkan dengan bilangan orang. Bilangan murid. %60 kamu darabkan dengan 15 orang. Okey, dah sekarang ni kita permudahkan. Okey, kita permudahkan. Okey, ini menjadi 3. Ini jadi 5. 3, 5 boleh dibagikan dengan 15. So, jadi 3 kat sini. Tu. So, bilangan muridnya adalah 9 orang. Okey, sekejap Okey, I am back. Bukan saya, sekejap ya. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat soalan C. Okey, untuk soalan C, dia dah minta. Okey, untuk soalan C, soalan ni minta hitung median, mean dan julat. Jadi untuk memudahkan kerja kita buat dahulu jadual sebentar ya. Sebentar jap. Allahuakbar. Okey, baiklah. Untuk memudahkan kerja kita buat soalan C ni, kita buat jadual terlebih dahulu. Jadual dia macam ni Atas ni ialah petunjuk iaitu minit. Atas tulis ialah tempoh. Manakala bawah ni ialah kekerapan ataupun bilangan murid.
So buat macam ni, aduh. So ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Tempoh 20 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit. Okey, baiklah. Kita ada 20% dan juga 35%. Jadinya bilangan bagi 20 minit, 30 dan 30 minit ialah 20% daripada 15. Jadi untuk cari yang kekerapan 25 minit ini, so 25 minit, 30 dan juga 40. Okay, kenapa sama? Sebab semua sekali ialah 20%. So 20% darabkan dengan 15. Okay, ini boleh kecilkan, boleh kecilkan. 2 kita boleh kecilkan jadi 1, 10 kecilkan jadi 5. So bilangan dia adalah 3. Okay. So kerapan untuk ni adalah 3. Kerapan bagi 30 minit pun ialah 3 dan 40 ialah 3. Okey, kenapa saya tak belum buat lagi 35 ni? Sebab yang ni kita kena kira sebab 35% ialah 40% daripada 15. Okey, saya guna color lain So 35% Allah. Yang ni untuk 30 minit. 35 Allah. 40% maka saya. 35 minit adalah 40% daripada 40% daripada 15. 15 ni bilangan orang So 40% darab 15. Sini boleh potong, sini boleh potong. Sini dah 2, ini 5. Ini boleh potong. Ialah 6. So ini ialah 6. Alright, so langkah yang pertama ialah kita cari mode dan juga kita cari julat. Alright. Okay, mode, median, mean dan julat. Tapi kita cari julat terlebih dahulu. Alright. Okay, so mode dahulu. Okay, mula sekali cari mode. Okay, mode. Okay, mode ialah yang paling banyak. So, mana yang paling banyak kat sini? So, bilangan kerapan yang paling banyak ialah 6. Okay, tapi jawapannya kita mesti tulis untuk tempoh. So, mode dia ialah kamu jawab sendiri. Okay, julat pula ialah bilangan yang paling tempoh yang paling lama. Okay, yang ni. Okay, julat pun mudah. Okay, so julat tu ialah tempoh yang paling lama nama tolak tempoh paling cepat. Okey, mana yang paling lama? 40. Mana yang paling cepat? 25. Nak kena buat apa? Okey, cari julat. So, kamu buatlah. Macam nak buat. Okey. Okey, sekarang ni saya akan ajar dulu macam mana nak cari median untuk kekerapan yang ini dan juga mean Alright. So, saya padam dulu yang ni sebab yang ni penting juga ni. Tak pun. Allah. Aduh. Okay, saya padam dulu sebab kita nak buat untuk mode median, mode julat. Saya padam dulu yang ni sebab tak nampak. Saya perlukan jadual tersebut. Okey. Okey, sekarang mode kita dah tahu, julat pun kita dah tahu. So sekarang ni kita cari median dan juga mean. Okey, kita cari median terlebih dahulu Median. Oh, okey, makasih. Okay, mula-mula kita cari kedudukan median. Okay, kedudukan median adalah
yang kita kena cara untuk cari kedudukan median adalah kamu tambahkan dengan kekerapan yang ada ini 3 tambah 3 tambah 6 tambah 3. Tapi dalam soalan ni dia dah bagi tahu seramai 15 orang murid kan. So 15 kita bahagi dengan 2. Kita buat dahulu. So bila kita bagi dengan 2, 15, paling hampir ialah 14. So kita jadikan perpuluhan. So kedudukan median adalah pada 7/5. Ni maksudnya kat sini kita cari kalau ada baki dan kalau ada perpuluhan 5, maksudnya kedudukan median adalah pada kedudukan 8. Kedudukan yang ke-8. Faham tak? Tak faham tak apa? Dia macam ni. Sekarang ni 7.5. Kenapa 7.5? Kalau ada perpuluhan 5, maksudnya median itu berada di kedudukan yang paling hampir selepas 7.5. So, kalau 7.5, maka kedudukannya adalah 8. Sekiranya tidak ada baki, kalau kita bagi dia lawa je, macam contoh yang soalan sebelum ni, lepas tu jawapan 7, maka kekerapan kedudukan dia adalah di dalam 7 dan juga 8. Tapi sekarang ni sebab dia ada perpuluhan, so kita ambil yang macam ni lah. Yang kedudukan yang ke-8. So 25, sini 3, 33, 35, 6. Kedudukan yang ke-8 kat mana? Ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang ke-8 ni berada di tempoh minit yang ke... Faham tak? Kedudukan yang ke-8. Jadi, kita kira dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kedudukan yang ke-8 ini ialah dalam tempoh 35 minit. Itulah mediannya. So, median adalah 35 minit. Nampak tak? Kenapa saya buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah ni. Ini adalah untuk dia punya bilangan dia lah. Contoh kalau 3, 3 kat sini. 3, 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedudukan ke-8 ni adalah dalam tempoh 35 minit. So jawapannya 35 minit. Alright. Saya teruskan dengan cari min. Ini kita buat sama-sama lah. Tapi jawapan akhir tu saya nak kamu buat sendiri. Alright, untuk mencari min, min ialah kita kena darabkan tempoh ni dengan kekerapan. Darabkan lah 25 darab 3, lepas tu kena tambah 30 darab 3, tambah 35 darab 6, tambah 40 darab 3. Dan kita bahagikan dengan 15. Kenapa 15? Sebab ada 15 orang dalam soalan ini. Yang dibagi tadi tu adalah 15 orang. So kita buat kat luar dulu 25 darab 3. Sekejap. Saya buat dulu lah. Saya kira dulu lah baru saya tulis semula. So 25 darab 3 belas 75. 30 darab 3 ialah 90. 35 darab 6. 30 naik atas 210. 40 darab 3 ialah 120. Bila kamu dah buat macam ni, yang ni sebenarnya tak perlu tulis pun tak apa. Ni buat kat kertas kotor. Kenapa saya buat? Sebab saya tahu, saya nak tunjuk kamu macam saya buat. Kemudian kamu tuliskan semula 75 tambah 90 tambah 210 tambah 120 bahagi dengan 15. Kita tambahkan dahulu. 25 tambah 90, 165. Tambah 210, 375. Tambah 120, 455. Dah cek semula.
Okey, betul. 495 kemudian kita bagi dengan 15. So tulis kat sinilah 495 bagi dengan 15. Lagi satu kerja. 15 kita kena bagi dengan 495. So buatlah CP 15. Okay, saya tolong kat sini. So 15. 15 tambah 15, 30, 45, 45, 45, 60. Ini sudah 60. Tambah bawah. 75, 90, 105, 135, 150. Okay, ini ialah CV15 saya tolong kat sini. So kita bagilah dengan 15. So kita kena buatlah bagi dengan 15. 495. Okey, saya tolong sampai sini saja. Yang lain-lain tu saya nak kamu cuba sendiri. Senang je lah ni. Okey. So jawapannya ialah dalam minit. Okey kelas, saya rasa cukuplah untuk hari ini. Okey, cuba macam ni lah. Buat soalan ni sama-sama. Okay. Kamu tengok video ni sambil kamu buat. Okay. Kalau kamu tengok orang lain jawapan saja terus, memang tak faham. Kamu kalau boleh tengok video ni okay, dan buat. Okey Okey kelas. Itu saja daripada saya. So ingatan saya sila tonton video ni dulu baru buat soalan Okey, baiklah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.